Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seperti biasa, saya ingin memperingatkan kepada diri saya dan juga kepada hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah SWT sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan berusaha untuk melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di kalangan mereka yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat, insya-Allah. Allah SWT berfirman dalam suratul Ahzab ayat yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Irja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi zununa. Shadaqallahul azim. Pada masa itu musuh datang dari arah hulu dan dari sebelah hilir, yakni tempat pertahanan kamu. Pada masa itu pemandangan kamu menjadi tidak tentu arah oleh kerana gempar dan bingung keadaan kamu, serta hatimu merasa resah gelisah kerana takut, dan kamu menyangka terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai sangkaan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa cemas sahabat radhiyallahu ajmain ketika berada dalam peperangan Ahzab. Dalam suratul Ahzab ayat ke-10 ini, seperti mana yang saya sebut sebelum-sebelum ni, bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah berlakunya peperangan Ahzab. Dan Allah SWT menggambarkan betapa cemas para sahabat yang berjumlah 3,000 orang, dikelilingi oleh pakatan Ahzab berjumlah 10,000 orang, mengelilingi kota Madinatul Munawwarah. Satu ujian yang besar kepada para sahabat radhiyallahu anhum ketika itu. Berlaku pada musim sejuk. Sejuk sana bukan macam sejuk kita aircon hari ni. Sejuk kita ni seronok, syok, nyaman. Tapi sejuk di sana, masya-Allah. Nabi SAW membahagikan sahabat-sahabat Ansar untuk korek parit di kawasan yang tanah rendah. Jadi tanah dia agak lembut. Sahabat-sahabat Muhajirin, kumpulan sahabat Muhajirin, mereka korek parit di sebelah timur Madinah, tanah tinggi dan berbukit bukau. Jadi di sana ada batu yang besar, batu yang keras, dan memerlukan tenaga yang lebih untuk sahabat-sahabat mengorek parit sejauh 2,5 km. Lama proses korek parit tersebut.
berlaku. Sahabat-sahabat Quraisy. Minggu lepas saya sebut cerita tentang Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Hari ini nak cerita salah satu episod daripada perang Ahzab ini. Salah satu ceritanya berlaku pada hari yang ke-7 daripada Korek Parit, di kawasan yang berbukit bukau. Mereka berjumpa dengan satu batu yang sangat besar, keras. Sahabat-sahabat berusaha untuk memecahkan batu tersebut, tidak berjaya. Dipanggil sahabat yang agak kuat, Salman Al-Farisi, datang berusaha untuk memecahkan batu tersebut, tidak berjaya. Datang Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, berusaha untuk memecahkan batu tersebut, tidak berjaya. Sambil-sambil itu Abdullah bin Ubay, ketua munafik, datang untuk meruntuhkan semangat para sahabat. Dia perli macam-macam kepada para sahabat. Apa yang hampa buat ni? Perkara yang kamu buat ni perkara yang sia-sia. Usahalah buat perkara yang sia-sia ni, kamu tidak akan berjaya. Sahabat-sahabat bersabar dengan kerana golongan munafik ini. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pergi report dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan keadaan batu tersebut. Nabi SAW pergi tengok. Disuruh Nabi Muhammad SAW untuk menyiram, Sayyidina Ali menyiram batu tersebut dengan air. Dan Nabi SAW ketuk batu tersebut kali pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz takbir Allahu Akbar. Ketuk batu tersebut kali pertama, terpancar cahaya. Nabi SAW kata, telah dibuka kepadaku Syam. Aku nampak, demi Allah, aku nampak istana merah. Yang ini merujuk kepada kota Syam ketika itu. Ketukan kali kedua, Nabi SAW nampak Parsi, nampak istana Madain yang putih. Ketukan kali ketiga yang memecahkan batu tersebut, Nabi SAW kata, aku nampak tempatku di Yaman. Sahabat-sahabat terpinga-pinga, apakah yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa ini? Salman Al-Farisi ditanya oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah, apa pandangan kamu tentang apa yang diperlihatkan kepada Nabi SAW tentang Syam, tentang Parsi dan Yaman tersebut? Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang beriman dengan Nabi SAW, mengatakan bahawa Syam, Parsi dan Yaman akan jatuh ke tangan umat Islam. Bayangkan, dalam keadaan yang sangat lemah ketika itu, sahabat-sahabat hanya sekitar 3,000 orang sahaja yang sedang menentang dengan musuh seramai 10,000 orang yang datang daripada musyrikin Quraisy, daripada kaum Yahudi yang membuat pakatan untuk menghancurkan Islam. Dalam keadaan tersebut, Nabi SAW mengucapkan suatu perkara yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal ketika itu, tak logik ketika itu. Dalam bahasa lain, mana mungkin kita ini yang ketika itu dilihat dalam keadaan yang sangat lemah boleh membuka Parsi, boleh membuka Syam, boleh membuka Yaman ketika itu, jatuh di bawah jajahan takluk Islam. Apa peringatan ataupun pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa pendek tersebut? Yang pertama, yakin sungguh sahabat dengan apa yang diucapkan oleh Nabi. Banyak peristiwa yang kita lihat, terutamanya peristiwa ini, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, mereka sangat-sangat yakin, 100%, 100% yakin dengan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, walaupun tak nampak depan mata. Apa yang Nabi SAW sebut semua dibenarkan oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in. Macam yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam peristiwa
Isra wal Mi'raj. Apabila ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar, apakah kamu percaya dengan cerita ni? Cerita Muhammad ini naik ke langit, travel, berjalan daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, lepas tu naik ke langit, cerita macam-macam, turun balik ke bumi, malam ni juga balik pada malam yang sama. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kata, bahkan lebih jauh lagi aku percaya. Masa tu mana ada jet, kapal terbang, jet peribadi tak ada, kereta pun tak ada, kereta api tak ada masa tu. Tetapi sahabat Nabi SAW mereka begitu yakin. Macam kita kan? Apa yang Nabi SAW sebut kepada kita, kita yakin. Hadis-hadis Nabi SAW, kita duduk mengaji dia kat malam dan sebagainya, apa yang disebut oleh Nabi SAW, kita sama-sama yakini 100% apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, yakin dengan masa depan umat Islam. Walaupun ucapan Nabi SAW ketika itu tidak masuk akal. Madinah baru berumur 5 tahun pentadbiran. 5 tahun pentadbiran ni sah aja kan. Baru naik jadi presiden Madinah ketika itu baru 5 tahun. Tahun ke-5 Hijrah. Mendapat tekanan daripada seluruh pelosok Jazirah Arab ketika itu. Ni nak jatuhkan Rom dan Parsi, satu empire yang sangat besar. Macam kata Malaysia nak pi, kata Amerika nak main tunduk dekat Malaysia lah kan. Ibarat kata lagu tu lah. Logik kata logik. Dari sudut pandangan akal tu kita tidak logik. Tapi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu maha hebat. Nabi SAW kata suatu hari nanti empire Rom dan Parsi akan tunduk di bawah Islam. Dan jelas pada tahun ke-16 Hijrah. Maknanya Nabi SAW wafat pada tahun ke-13 Hijrah. Tahun ke-16 Hijrah, 3 tahun selepas kewafatan Nabi SAW, empire Parsi jatuh ke tangan umat Islam, dibawa oleh Sayyidina Khalid Al-Walid. Di bawah panglima besar Khalid Al-Walid, empire Parsi jatuh ke tangan umat Islam. Syam jatuh ke tangan umat Islam di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan sahabat-sahabat begitu yakin dengan masa depan umat Islam. Kita pun macam dulu. Banyak hadis-hadis Nabi SAW tentang peristiwa yang akan berlaku, tapi belum lagi berlaku zaman kita. Contoh, peperangan besar Malhamah Kubra yang diceritakan oleh Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu hari nanti akan berlaku peperangan besar yang akan melibatkan kelompok umat Islam dengan orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan-golongan Yahudi yang memerangi umat Islam, Zionis, yang akan berlindung di balik pohon Gharqad satu hari nanti. Peristiwa ini bakal berlaku. Dan kita pilihlah diri kita untuk bersama-sama dengan mereka yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengar saja, kan? Bukan beriman saja, tetapi kita pilihlah diri kita untuk bersama-sama dengan apa yang diungkapkan oleh Nabi SAW, orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Pengajaran yang ketiga, bisa sebut tadi yang pertama, pengajaran yang pertama yakin dengan apa yang Nabi SAW kata. Yang kedua, yakin dengan masa depan umat Islam. Yang ketiga, kita terjemahkan keyakinan kita melalui amal kita. Sahabat-sahabat Nabi di dalam parit, dalam peristiwa Khandaq ini membuktikan keimanan mereka. 27 hari gali parit, tak berhenti. Dekat sebulan kerja gali parit hari-hari, sampai mereka kelaparan kerana dikepung oleh musuh.
Perang pula 15 hari peperangan. Saling menghantar anak panah. Tidak berlaku peperangan bersemuka kerana mereka dihalangi oleh parit. Sahabat-sahabat tak boleh nak pergi mana. Tapi mereka membuktikan keimanan mereka, mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita berharap kita ini, terutamanya diri yang bercakap ini, Allah Subhanahu Wa Taala berpilih kita untuk menterjemahkan keyakinan kita melalui amalan kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga yakin dengan undang-undang Islam sebagai penyelesaian dalam negara. Dan ini yang kita cuba perjuangkan. Walaupun di sana masih belum mencapai lagi sepenuhnya, insya-Allah on the way, dalam perjalanan. Yang pentingnya kita sama-sama berusaha. Kita pilih diri kita untuk bersama-sama dengan jemaah Islam. Kita pilih diri kita untuk bersama-sama dengan golongan para alim ulama untuk memenangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kekuatan kepada kita, memberi kekuatan kepada diri yang berkata-kata ini dan juga tuan-tuan sidang hadirin yang mendengar apa yang diucapkan dalam khutbah yang ringkas ini. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang dikongsikan di dalam khutbah ini memberikan pengajaran buat kita, menjadi pedoman kepada kita untuk kita meneruskan perjuangan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.